Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi tariqan ila al-jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita menyambung semula pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam, insya-Allah. Dan kita mulakan dengan bacaan umil kita Al-Fatihah. Jadi Sabtu dan Ahad tu saya ada kuliah biasalah. Jadi memang kadang-kadang ada Sabtu dan Ahad saya ada kuliah online juga waktu yang sama. Jadi kita tak adalah cuti lah. So itu juga bagi peluang yang belum dengar habis-habis, dengar semua sekali kuliah, boleh gunakan masa untuk dengar kuliah-kuliah yang lepas lah. Biasa, tapi ada juga kadang-kadang Sabtu yang kosong ataupun Ahad yang kosong. InsyaAllah pagi ini sambung sifat Allah Ta'ala yang ke-9. As-sifatut tasi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-ilmu. Sifat yang ke-9 Ta'ala adalah ilmu. Wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun ala. Dan dia iaitu ilmu adalah suatu sifat yang qadim, qa'imatun bi zati ta'ala, yang berada pada zat Allah Ta'ala. Mawjudatun, wujud, yankashifu bihal ma'lum. Yankashifu bihal ma'lum, di sini tersingkap dengan ilmu, sifat ilmu tersebut, al-ma'lum, segala perkara yang diketahui. Inkishafan ala wajhil ihad, singkapan atas wajah atau gambaran ihatah tu meliputi ataupun liputan, meliputi lah. Sebab tu kadang-kadang walaupun dia masdar, kadang-kadang bahasa Melayu kita tak cukup untuk menterjemahkan. Jadi walaupun al-ihatah tu bentuk dia bentuk masdar, tapi kita terjemah dalam bentuk fa'il pun tak ada masalah. Sebab lazim lah, kalau sebab masdar tu ma dalla ala, masdar tu, maksud masdar tu ma dalla alal hadas, ma yang menunjukkan kepada hadas, kejadian ataupun fa'il, perbuatan lah. Kalau hadas itu lebih umum daripada fa'il. Jadi bila dia madalla, sesuatu lafaz yang menunjukkan satu kejadian, maka kita zikrul madlul tak ada masalah. Jadi ihatah maknanya liputan. Kalau kita terjemah meliputi pun tak ada masalah. Inkishafan, singkapan. Kalau kita terjemah tersingkap atau kita terjemah menyingkapi, tak ada masalah, itu lazim. Itu lazim malzum. Ada setengah tu nak terjemah sebiji juga, akhirnya kita dengar tak faham apa dia ni, bahasa Melayu. Secara bahasa Melayunya kita tak pernah dengar susunan pelik. Sebab apa nak singkap, nak terjemah sebiji masdar, nak diterjemah masdar. Kalau bukan masdar, ni nak terjemah ismi juga. Tak apalah, itu terpulanglah kepada kan ulama.
Tapi saya terjemah ikut orang Melayu faham. Sebab kita nak menyampaikan akidah. Kita nak orang faham akidah, tunaikan kewajipan dia, memahami akidah. Lepas dia dah selesai benda tu, masuk tahap yang kedua, dia ingin mendalami, dia mula kenapa ini diterjemahkan begini, yang mengaji lain lah. Tengok kepada siapa kita berbicara. Kallimin nasa biqadri uqulihim. Cakap dengan manusia ni berkadar dengan akal dia. Kita nak sebiji sebut susah. Kita jangan menyusahkan orang. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kamu menyusahkan. Min ghairi sabghil khafa, tanpa sabghil khafa, tanpa ada sesuatu yang tersembunyi sebelumnya ataupun tidak tersingkap sebelumnya. Sebab sebenarnya kalau kita kata inkishaf sekalipun, ihatah sekalipun, maka ada ihtimal, ada kemungkinan ataupun masih ada andaian bahawa sebelum itu tidak tersingkap, sebelum itu ada ihtimal. Maka dia kata min ghairi sabqili khafa'in, maknanya bukanlah singkapan ataupun liputan ataupun meliputi itu yang mana sebelum tu tak tersingkap, sebelum tu tak meliputi, lepas tu baru meliputi. Tidak. Dah tahulah. Tu dia. Macam mana nak cakap pun tak tahulah. Ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan, maknanya Allah Ta'ala mengetahui secara qadim. Maknanya tidak ada pertambahan ilmu Allah, tidak ada pengurangan ilmu Allah, dan tidak ada perubahan ilmu Allah, tidak ada. Bila qadim saja, maka dia tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada perubahan. Itu namanya qadim. Jadi ilmu Allah tak bertambah, tak berkurang dan tidak berubah-ubah. Kita tahu sebelum tu, kita tak tahu lepas tu kita tak tahu. Itu memanglah sifat manusia, itu ilmu yang dipanggil. Sebab tu ilmu Allah dipanggil sifat yang qadim. Kalau ilmu kita dipanggil arad ataupun sifat yang hadis, benda baru. Jadi kita tahu, kita tak tahu. Mula-mula kita tahu, lepas tu kita tak tahu, lepas tu kita tahu balik, kita tak tahu, macam-macam. Kita lupalah, kita apa lagi? Hilang ingatan dan sebagainya. Jadi itu makna ilmu. Jadi ulama memilih untuk memberi pengertian kepada sifat ilmu Allah itu adalah suatu sifat yang menyingkapi segala maklum, segala perkara yang diketahui lah, segala perkara yang boleh diketahui. Ala wajhil ihatah, meliputi segala-galanya, min ghairi sabqin khafa, yang tidak didahului oleh kejahilan ataupun tersembunyi, maksudnya kejahilan lah. Kemudian wa tata'allaqu bil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dan sifat ilmu Allah itu berhubungan dengan segala perkara yang wajib, segala perkara yang jaiz dan segala perkara yang mustahil. Jadi perkara yang wajib ini maksudnya sama ada dia wujud atau wajib adam. Kemudian jaizat pun sama, jaiz wujud, jaiz adam, mustahilat pun sama, mustahil wujud, mustahil adam. Semua sekali diketahui oleh Allah Ta'ala. Faya'lamu zatuhu ta'ala wa sifatuhu bi'ilmihi. Maka Allah mengetahui zatnya dan sifat-sifatnya dengan ilmunya. Mengetahui perkara yang wajib.
Contoh Allah mengetahui perkara yang wajib atau Allah mengetahui tentang zatnya dan tentang sifat-sifatnya. Wa ya'lamu al-mawjudat kullaha wal ma'dumat kullaha bi'ilmihi. Nah, Allah mengetahui segala yang mawjud dan segala yang ma'dum. Semuanya dengan ilmunya. Ada isu Allah Taala mengetahui ke tidak benda yang ma'dum, tapi di sini yang rajih mengatakan Allah mengetahui yang mawjud dan juga yang ma'dum. Benda yang tak ada pun Allah Taala tahu juga. Sebab dari segi mengetahui itu boleh je kita tahu benda yang tak ada. Sama ada bil quwah atau bil fi'il dalam mantik. Maksudnya memang benda itu tidak ada langsung, atau mana dia benda yang secara teorinya, bil quwah tu macam mana nak terjemahkan dalam bahasa Melayu yang mudah, teori lah, teori. Bil fi'il tu realitinya ataupun praktikalnya. Contohnya benda yang makdum yang sekarang ni, contohnya mungkin ada orang yang masih bujang belum kahwin kan, maka dia tidak ada isteri. Tapi bukannya berarti dia tidak akan ada selama-lamanya. Boleh jadi lepas ni akan ada isteri. Atau orang yang sekarang ni dah ada 2 orang anak, mungkin sekarang ni dia belum ada anak lah, anak dia makdum, lahir anak dia maujud. Ataupun memang yang makdum yang wajib, contohnya sekutu bagi Allah Taala, itu memang jelas tidak akan ada, memang makdum yang wajib, mustahil wujud. Wa ya'lamul mustahilat bermakna annahu ya'lamu anna syarika mustahilun alaihi ta'ala. Dan juga Allah Taala mengetahui segala perkara yang mustahil, dengan makna sesungguhnya Allah Taala mengetahui sesungguhnya sekutu baginya itu mustahil. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah lah tahu. Wa ya'lamu annahu law wajada la tarattaba alaihi fasad. Dan Allah mengetahui sesungguhnya kalaulah wujud Tuhan selain Allah ataupun syarik dia, maka akan mengakibatkan fasad, akan kerosakan, kebinasaan. Itu dah dalam bahas wahdaniyah tu kan. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Allah pastilah hancur langit dan bumi. Fasad ni maksudnya berlakulah kebinasaan, kehancuran langit dan bumi. Tuhan tak boleh ada dua. Itu dah belajar dalam bab wahdaniyah. Allah mengetahui perkara tersebut. Contoh-contoh benda yang mustahil, yang makdum. Tanazzahallahu 'anil syarik wa ta'ala uluman kabira. Maha suci Allah daripada segala sekutu dan maha luhur Allah dengan sifat ketinggiannya dan sifat kebesarannya. Walahu ta'alluqun tanjiziyun qadim faqat. Dan bagi Allah Ta'ala itu ada satu ta'alluq saja, iaitu ta'alluq tanjizi qadim sahaja. Fallahu Ta'ala ya'lamu hadhil mazkurat azalan ilman tamman la ala sabiliz zan wala ala sabiliz syak. Maka Allah Ta'ala mengetahui semua yang dinyatakan ini sejak azali dengan ilmu yang sempurna, yang bukan dengan jalan zon. Zon ni maknanya hanya sekadar sangkaan sahaja. Wala ala sabili syak, dan bukan syak. Kita dah belajar zon, sangkaan yang kuat tapi tak sampai ilmu, tak sampai yakin 100%. Syak ni 50-50. Li'anna zon wa syak mustahilani alaihi ta'ala. Kerana zon, sangkaan yang kuat itu ataupun ragu-ragu itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa makna qauluhum, adapun makna perkataan ulama, min ghairi sabqi khafa, iaitu tadi yang dalam tadilah, ibarat tadi dia kata min ghairi sabqi khafa'in, tanpa didahului oleh khafa, tersembunyi. Annahu ta'ala ya'lamul asya' azalan, iaitu Allah Ta'ala mengetahui sejak azali. Maknanya bukan sebelum tu tak tahu, lepas tu tahu. Walaisallahu ta'ala kana yajhaluha, bukanlah Allah Ta'ala jahil, summa alimaha, kemudian barulah Allah mengetahui. Tanazzaha subhanahu wa ta'ala an zalik, maha suci Allah daripada yang demikian itu. Wa ammal hadis, adapun perkara yang baru, fayajhalu syai'a summa ya'lamuhu, kalau kita jahil kemudian kita mengetahui sesuatu.
Walaisa li ilmin ta'alluqun suluhiyun, tidak ada bagi ilmu ta'alluq suluhi, bermakna dengan makna annahu salihun li an yankashifa bihi kadza, dengan makna bahawa ada kemampuan untuk menyingkapi dengannya perkara ini. Li'ana perkara yang apa sajalah. Li'annahu yaqtadi anna kadza lam yankashif bil fa'il, kerana itu menunjukkan bahawa sesungguhnya perkara itu belum lagi tersingkap secara praktikalnya. Wa adamul inkishafihi bi ilmi jahlun, tidak tersingkapnya dengan ilmu berarti jahil. Tanazzahallahu ta'ala anhu, maka maha suci Allah daripada yang demikian itu. Okey. Dia mudah aja, sifat ilmu ni tak ada banyak isu sangat. Tapi khilaf yang dhaif lah. Jadi adakah Allah Taala itu ada ta'alluq dengan ta'alluq suluhi, maknanya satu kemampuan untuk mengetahui. Kalau dari ilmu lah, kemampuan untuk tersingkapnya sesuatu, untuk ihatahnya sesuatu. Jadi nak buat apa suluhi, sebab semua dah tahu. Bila semua dah tahu, maka tak perlu suluhi. Cuma ada ulama mengatakan macam ni. Contohnya hari ini hari Isnin kan. Hari ini hari Isnin. Maka ketika semalam contohnya semalam lah. Semalam maknanya sebelum datangnya hari ini, semalam hari Ahad. Dan besok hari Selasa. Hari ini hari Isnin, semalam hari Ahad, besok hari Selasa kan. Contohnya semalam kita kan sudah mengetahui bahawa hari ini, besoknya maknanya hari ini akan jadi hari Isnin. Kan? Dan hari ini, sekarang ini kita mengetahui hari ini hari Isnin, dan besok hari Selasa, besok kita pun ketahui bahawa semalam hari Isnin. Maknanya sebelum, semasa dan selepas. Maknanya sebelum benda kita sudah mengetahui. Maknanya bukan saja semalam, sebelum ni lah, semenjak kita boleh itu kita dah tahu dah. Kan? Mana benda yang akan datang. Benda yang akan datang itu ada benda yang pasti yang kita mengetahuinya. Selagi tak kiamat lah, atau selagi kita tak mati kan. Jadi dan contohnya besok juga, besok hari Selasa. Belum lagi hari Selasa. Kita dah tahu dah besok hari Selasa. Confirm punya besok hari Selasa, tak mungkin besok hari Khamis. Besok hari Selasa. Dan ketika nanti besok bila dah masuk ke hari Selasa, kita pun mengetahui hari-hari yang kita berada itu hari Selasa. Kemudian pada hari Rabunya kita mengetahui semalam tu hari Selasa. Faham Dia ada benda yang kita sudah tahu tapi tak jadi lagi. Kemudian ketika dia sedang terjadi, kita pun mengetahui dia sedang terjadi. Kemudian selepas kejadian, kita pun mengetahui. Contoh lain, mana kita tahu tadi, dalam pagi tadi kita tahu sekejap lagi ni insya-Allah ada kuliah kot. Sekejap lagi akan ada kuliah, kita tahu. Sekarang ni kuliah sedang berjalan. Kita pun tahu kuliah sedang ada kuliah sekarang ni. Nanti kuliah dah habis, kita tahu tadi ada kuliah kan. Maknanya pengetahuan itu melibatkan perkara yang akan datang, perkara yang sedang dan perkara yang sudah lepas. Okay. Jadi sama ke tidak? Perkara yang belum terjadi, kita dah tahu dia akan terjadi. Ketika dia sedang terjadi, kita pun tahu dia sedang terjadi. Dan setelah dia terjadi, kita pun tahu dia sudah terjadi. Jadi di situ perlu ke ta'alluq bagi ketiga-tiga itu, ataupun hanya perlu satu sahaja. Itu yang khilaf lah di kalangan ulama'. Jadi ulama' kata tak perlu. Yang muktamad lah, yang rajahnya kata tak perlu. Sebab ilmu hanya mengetahui. Jadi sama ada benda itu dah berlaku ke, belum berlaku ke, sedang berlaku ke, apabila dia sudah mengetahui sejak qadim, sejak azali sudah mengetahui, maka ketika sedang berlaku pun tak ada gunanya dia mengetahui, kerana dia sudah mengetahui. Nanti akan jadi tahsilul hasil pula, terhasilnya sesuatu yang sudah terhasil. Dah tahu, kita tahu lagi. Jadi
tak perlulah. Bila sudah mengetahui, maka tak perlu lagi mengetahui ketika benda itu sedang terjadi, dan ketika benda itu sudah terjadi pun tak perlu diketahui lagi kerana sudah diketahui. Nak tahu apa lagi? Tapi ada ulama' membezakanlah benda yang belum terjadi kita mengetahui, mana sebenarnya adalah ketika dia belum terjadi. Ketika dia sedang terjadi, kita memang tahu dia sedang terjadi. Setelah dia terjadi, kita tahu dia sudah terjadi. Maknanya ada juga suluhi untuk bila ada suluhi adalah tanjizi. Tanjizi maksudnya tanjizi hadis. Ulama kata tak perlu suluhi dan tanjizi hadis. Cukup dengan tanjizi qadim. Sudah mengetahui sejak qadim. Tak perlu ada suluhi, tak perlu ada tanjizi hadis. Kerana apa? Macam tak perlu nak mengetahui. Tapi ada dalil dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan fa'al mudhari' ataupun dia panggil present tense lah. Kalau kita belajar bahasa atau grammar, dia ada fa'al madhi, fa'al mudhari' dengan fa'al fa'al mudhari' ni ada dua lah. Satu bermakna hal, satu bermakna mustaqbal, maksudnya akan datang. Jadi macam dalam bahasa Inggeris dia kata past tense, present tense dengan future tense. Jadi benda yang kita kata kerja yang dah berlaku, kata kerja yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala kalau sudah mengetahui, mesti Allah Ta'ala gunakan fa'al madhi ataupun past tense, maknanya alimallahu. Kadang-kadang Allah menggunakan ya'lamu. Ya'lamu tu maksudnya sedang mengetahui ataupun akan mengetahui. Jadi di situ bukanlah ulama kata, bukanlah Allah nak bagi tahu bahawa Allah sedang mengetahui yang menunjukkan sebelum tu tak tahu, ataupun Allah mengetahui akan mengetahui yang menunjukkan dia belum lagi tahu. Tidak. Itu hanya mengizharkan. Itu zahirkan, menampakkan sahaja. Allah nak bagi tahu kat kita sahaja. Yang mana Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Sudah tahulah tu. Dan Allah sedang mengetahui apa yang kita lakukan. Maknanya tak payahlah Allah bagi tahu dia sedang mengetahui, dia sudah mengetahui pun. Jadi nak bagi tahu manusia lah, manusia ni kadang-kadang lupa. Jadi bila dia sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia buat, apa yang terlintas dalam hati dia. Jadi dia rasa alamak segan lah, malu lah kepada Allah Ta'ala lah. Kalau ada sifat lah, ada sifat takut kepada Allah, malu kepada Allah. Jadi Allah tahu segala-galanya. Jadi dia ketika dia sedang buat, Allah tahu apa yang dia akan buat. Dia planning buat benda yang tak elok pun Allah akan tahu. Jadi dia plan untuk nikah online pun mungkin Allah dah tahu dah sekarang ni. Ada orang dah mula plan dah sekarang ni nak nikah online. So jaga-jaga tu. Kalau tengok lain macam je pakai baju Melayu, lepas tu pun mungkin ada masalah tiba-tiba Melayu ni nikah online lah tu kot. Jadi yang rajih mengatakan ta'alluq ilmu Allah hanya tanjizi qadim. Maksudnya Allah sudah mengetahui segala sesuatu sejak qadim, maka tidak perlulah suluhi qadim. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala kulliyat, juz'iyat dan sebagainya lah. Itu tambahannya lah. Maknanya sama dalam berbentuk kulli, dalam bentuk ada satu penambahan. Kadang-kadang dalam fikiran kita Allah dah tahu kita ni ahli syurga dan neraka. Kalau ahli neraka katalah kadang-kadang terfikir tak ada makna beribadat, sedangkan kita tahu pun kesudahan kita. Sedangkan kita tak tahu pun kesudahan kita. Macam mana nak tolak lintasan qadar tu saya dah bahas dah, tapi mungkin tak tertinggal kot. Dia berlintasan bab lintasan. Bab lintasan ni panjang juga bahasan dia. Okey.
ada beberapa jenis pembahagian hati ni. Okey, antaranya lah saya ambil pendapat, saya campurlah pendapat Imam Ghazali, pendapat mutaakhirin ni dalam kitab-kitab tafsir seperti Hasyiah Jamal ala Jalalain pun ada. Lintasan hati itu terbagi kepada beberapa jenis. Yang pertama dia panggil khatir. Khatir ni lintasan yang datang lepas tu hilang. Dia datang lepas tu hilang sekejap. Kemudian yang kedua dia panggil hajiz. Dia panggil hajiz. Hajiz ni dia datang lama sikit, dia duduk di situ. Lama sikit lah. Lepas tu dia hilang. Yang ketiga dia panggil hadisun nafs. Hadisun nafs ni dia layan. Lintasan tu datang macam tadilah, dia layan lah. Dia layan benda tu. Dia layan dia panggil hadisun nafs. Maksudnya lintasan tu dia duk layan lintasan tu, bermainlah di situ dalam hati dia. Dia panggil hadisun nafs. Okey. Ham ataupun niat. Dipanggil ham ataupun niat. Maksudnya timbul keinginan lah. Timbul niat. Niat faham kot. Timbul. Kemudian yang kelima azam ataupun tekad. Tekad dalam hati. Yang pertama, contohlah saya bagi contoh. Contoh yang pertama, bila dia dapat tahu adanya nikah online, maka terlintas dalam hati dia, nak nikah online lah. Itu hilang. Itu khatir. Ataupun terlintas hati dia, lama dia fikir, lepas tu hilang. Itu hajiz. Kemudian yang ketiga, hadis sunat datang, bermain-main dalam hati dia. Nikah online kot, dengan siapa aku nak nikah online ni? Kalau aku nak nikah online nanti kan, yang pasangan aku tu nak ke tak nak? Macam mana aku nak terangkan dia? Perlu ke dah? Main dalam hati ya. Itu hadis sunat nikah online. Contoh. Kemudian niat, timbul niat dah. Memang dia dah berniat, aku akan nikah online. Dah pasang niat dah. Dah pasang niat. Yang kelima, azam, tekad. Dia memang dah tekad, dia pun pergi register, telefon Berjais, telefon Jawi, telefon jurunia, jabatan cari nak nikah online ni, macam mana cara dia nak isi borang ke, berisi borang online. Itu dah tekad lah. Maknanya, tunggu masa nak laksanakan sajalah. Faham Jadi, ulama' kata, nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3, iaitu khatir, hajiz dan sama ada yang kita lihat yang terlintas dalam hati itu baik atau buruk, maka tidak memberi kesan. Maksudnya tidak diberi pahala, yang buruk tidak diberi dosa. Yang baik tak diberi pahala, yang buruk tak diberi dosa. Okey. Bila masuk kepada bab yang keempat, iaitu niat atau ham ataupun niat. Ini ada hadis Nabi lah. Bi hasanatin ataupun man hamma bi sayyiatin. Jadi adalah hadis Nabi Sahih Muslim ada. Jadi kalau peringkat niat, kalau yang baik diberi pahala. Yang baik diberi pahala, yang buruk tak diberi dosa. Niat yang buruk tak ada dosa. Niat yang buruk tak ada dosa. Kemudian kalau niat yang baik diberi pahala walaupun belum buat. Cuma nikah online ni baik ke tak baik, itu nanti. Contoh je. Kemudian yang kelima, azam. Azam ini yang baik dapat pahala walaupun belum buat, dan yang buruk pun dapat dosa. Jadi kalaulah lintasan-lintasan itu berkaitan dengan akidah misalnya. Berkaitan dengan akidah. Jadi kalau berkaitan dengan akidah itu, dia tak perlu kepada praktikal kan, tak perlu kepada pelaksanaan. Contohnya memang dah nekat dalam dirinya bahawa Tuhan itu tak ada. Contohlah misal, dia dah tekad dah, itu kufur. Itu kufur. Kalau maksudnya dia dah betul-betul tasdik dia bahawa Tuhan ni tak ada lah. Tapi kalau dia ragu-ragu, datang lintasan-lintasan khatir, haji, Tuhan ni ada,
Ataupun buat apa Allah Ta'ala dah takdir soalan tadi kan, Allah dah takdirkan aku ni ahli neraka, buat apa aku nak ibadat lagi. Lintasan-lintasan macam tu semua, kalau khatir, hadis sunnah tak dikira. Jangan sampai, kalau niat dah pun, dah niat tak nak ibadat lah, dia niat je aku tak nak ibadat lepas ni. Tapi satu persoalan dia, macam mana dia tahu dia ni ahli neraka? Jangan, ahli syurga pun tak payah. Kalau kita tahu kita ni ahli syurga ke, kita tahu ni ahli neraka ke, tak perlu ibadah pun. Sebab kalau dah kita ni ahli neraka, buat apa kita nak ibadah? Dan juga kalau kita ni ahli syurga pun, buat apa nak ibadah? Kan, dah tahu dah ni ahli neraka, lagilah tak payah buat ibadah. Kalau kita dah tahu kita ni ahli syurga pun, tak perlu buat ibadah juga kan. Cuma kita tak tahu, Allah saja yang tahu. Memang itulah kebijaksanaan Allah. Pernah orang kafir persoalkan benda ni dalam Al-Quran, saya tak ingat ayat dia. Maka Allah jawab, engkau orang tahu ke apa yang aku takdir? Orang kafir petikai kan? Orang kafir kata, kalau Allah berkehendak untuk kami jadi beriman, kami pastilah beriman. Kalau dia berkehendak untuk kami akan jadi kafir lah. Betul, Allah jawab balik, engkau tahu ke kehendak aku engkau ni beriman ke tidak? Mungkin hari ni engkau kafir, besok mungkin boleh beriman. Kafir, minggu depan kau boleh beriman. Itu kehendak aku. Kau tahu ke kehendak aku apa? Manusia tak tahu kehendak Allah. Kita tak boleh tahu, kita tak boleh apa? Tak boleh kata aku ni ahli syurga lah. Aku ni ahli neraka lah. Kita mana tahu? Kita tak tahu. Jadi oleh kerana kita tak tahu, itulah kita disuruh berusaha. Jadi kalau ada lintasan-lintasan yang datang itu, kalau sekadar 3 lintasan tu tak payah, tak ada apa-apalah. Cuma kalau masuk yang kelima ni lah, yang kelima ni sampai azam, cepat-cepatlah kita bertaubat, beristighfar, betulkan balik. Itu memang kena syahadah balik lah. Kalau yang sampai tahap azam tekad tu, itu kena syahadah balik. Kalau berkaitan dengan akidah, kalau berkaitan dengan fiqah, selagi tak buat tak apa. Tapi istighfar lah sebab dah azam. Punca dia, ada ayat-ayat Quran yang mengatakan bahawa amalan hati itu, fa'lul qalbi itu diseksa. Inna ba'da zanni ismun, kan? Allah Ta'ala, walakin yu'azabu ma fi qulubikum. Ada beberapa ayat Quran yang menunjukkan hati itu, lintasan hati itu diseksa. Ayat-ayat mengatakan tidak diseksa. Punca dia itulah turun ayat tu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu tampakkan tubdu kan, aw tukhfuhu, atau kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan hisap. Jadi sahabat dengar ayat ni turun, dia orang tak boleh kata, ya Rasulullah ni beratlah macam ni. Dalam hati terlintas pun, kalau kami sembunyi pun akan dihisap. Masalah macam ni, sebab hati tak boleh nak dikawal. Mata boleh tutup lagi, boleh pejam. Telinga boleh tutup lagi, mulut boleh tutup lagi. Hati nak tutup macam mana? Nak mana ada switch on off. Hati mesti akan terlintas, tak boleh nak kita halang dia. Maka mula-mula Nabi kata, sami'na wa ta'na. Nabi kata, nak jadi macam Bani Israel ke sami'na wa asayna? Tapi sahabat dengar pun, okeylah kami sami'na wa ta'na. Jadi keberkatan mereka sami'na wa ta'na tu turun sambungan ayat lepas tu kan. Amana rasul bima unzila min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusuli. Kemudian sambungan dia, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka ayat tu mengatakan bahawa hanya apa yang kamu kerjakan yang baik saja akan diberi ganjaran, begitu juga yang kamu kerjakan yang keburukan pun akan dibalas. Maksudnya sekadar lintasan hati tak akan memberi kesan. Tetapi tak semualah. Maknanya itu yang ayat itu memansuhkan lintasan yang 2 ke 3 itu saja. Kalau niat ada dia punya tafsir dia dalam hadis, niat yang baik dapat pahala, niat yang buruk tak dapat dosa. Kemudian azam tekad, itulah ayat-ayat Al-Quran yang mana yang mengatakan diazab kerana perbuatan hati ataupun sangkaan yang buruk seperti hasad, dengki, ataupun sangka buruk, cinta dunia dan sebagainya, sombong dan sebagainya, itu memang diseksa. Itu perincian je lah dalam bab lintasan hati ni. Itu dalam tasawuf sebenarnya. Jadi kat mana kita? Jadi selesailah ta'aluk sifat ilmu Allah Ta'ala. Jadi ta'aluk mudah ajalah. Ta'aluk sifat ilmu ni tak susah. Ta'aluk dia mudah sahaja.
Cuma kita kena ingat Allah punya ta'alluq ilmu dia inkisyaf. Tetapi Allah mengajar ilmu, Allah memberi kita ilmu, itu bukan ta'alluq sifat ilmu. Contohnya Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamal Quran kan. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tu 'allamal Quran. Allah Ta'ala 'allama tu mengajar. 'Allama tu mengajar, memberi ilmu lah kita kata. Mengajar tu maksudnya memberi ilmu. Begitu juga dalam Iqra kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra burukal akram allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Allah Taala mengajar, memberi ilmu. Kemudian dalam ayat yang lain kan Allah kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang diberi ilmu. Kan Allah Taala mengangkat darjat orang yang beriman dan darjat orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Jadi Allah memberi ilmu. Jadi memberi ilmu itu bukan ta'alluq sifat ilmu. Ini kena ingat. Allah memberi ilmu bukan ta'alluq sifat ilmu. Allah memberi ilmu kepada manusia, kepada Nabi, kepada siapa saja yang diberi, itu ta'alluq sifat kudrah. Ta'alluq sifat kudrah, bukan ta'alluq sifat ilmu. Sama juga dengan nanti kaitan dia dengan sifat kalam. Sifat kalam Allah Ta'ala itu ta'alluq dalalah. Tetapi apabila Allah mentaujihkan kalam dia kepada Nabi Musa misalnya dan yang lain-lain, itu bukan ta'alluq sifat kalam. Itu nanti ada perbahasan panjang di situ. Adakah dia ta'alluq sifat kalam atau ta'alluq sifat kudrah? Kalau ilmu pastilah, ilmu Allah Ta'ala punya ta'alluq sifat ilmu untuk dia inkisyaf ihatah, untuk dia saja. Tapi untuk diberikan ilmu kepada manusia, itu bukan ta'alluq ilmu sifat Allah, itu ta'alluq sifat kudrah dan iradah. Nanti masuk sifat kalam panjang bahasan dia. As-sifatul ashiratu al-wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-hayah, iaitu hidup. Wahya sifatun tusahhihu liman qamat bihil idrak kal-ilmi was-sam'i wal-basari. Sifat hidup itu ialah suatu sifat yang membenarkan bagi sesiapa sahaja yang ada sifat idrak, yang berdiri padanya sifat idrak. Seperti sifat ilmu, sifat sama', sifat basar. Jadi idrak ni macam perolehan lah. Memperolehi sesuatu, itu dia panggil idrak. Mencapai sesuatu, memperolehi sesuatu, itu maksudnya idrak. Jadi ilmu pun memperolehi sesuatu. Kalau kita lah di sini. Kemudian sama pun memperolehi sesuatu, mencapai sesuatu. Basar pun mencapai atau memperolehi sesuatu lah. Tapi untuk Allah, kita jangan kata Allah memperolehi sesuatu tu maksudnya Allah belum lagi perolehi, lepas tu Allah memperolehi. Allah sudah tersingkap, inkisyaf. Jadi inkisyaf itu termasuklah idrak di bawah inkisyaf. Jadi sifat hidup ini mestilah ada kepada orang yang dia ada sifat idrak. Maksudnya manusia, contoh manusia. Ini bukan kiasul ghaib ala syahid. Ini nak memahami, takribul fahmi, nak memahami saja. Iaitu kita sekarang ni kita hidup, maka kita boleh mengetahui, kita boleh melihat, kita boleh mendengar. So kalau kita mati, orang mati boleh mengetahui, boleh melihat, boleh mendengar. Mati tak boleh melihat, walaupun ada mata tapi tak boleh melihat, walaupun ada telinga tak boleh mendengar sebab dah mati. Jadi sifat hidup itu ialah sifat yang mengesahkan, membenarkan sesuatu zat yang boleh memiliki sifat untuk idrak. Ay yusayhu ay yasihhu ayat tasifah bizalik, iaitu sah ataupun benar untuk bersifat dengan yang demikian itu. Wala yalzamu minal haya al-ittisafu bil idrak bil fa'al. Maka tidaklah dilazim minal haya, daripada sifat haya itu al-ittisafu bil idrak bil fa'al, pensifatan dengan idrak bil fa'al, dengan perbuatan. Wahya la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin. Dan sifat ayah ni tidak bertakluk dengan sesuatu yang mawjud ataupun yang ma'dum, yang ada ataupun yang tiada. Tapi dikata di situ kan, wala yazamu minal haya ittisafu bil idrak bil fa'al.
Bukannya Allah Ta'ala hidup dulu, lepas tu tiba-tiba baru boleh idrak. Tak ada. Bukan bil fa'al, tak macam tu. Maknanya manusia sebelum dia hidup, dia tak boleh melihat, tak boleh mendengar kan. Bila dia dah hidup, baru boleh dia mengetahui, baru boleh dia melihat, mendengar. Bil fa'al maksudnya praktikalnya lah. Bukan Allah, bukan macam tu. Jangan kita anggap Allah hidup dulu baru Allah Ta'ala mengetahui dan melihat, mendengar. Tidak. Allah semua sifat dia sama. Semuanya qadim. Hanya kita kata tusahihu saja, tak kata bil fa'al. Tidak kata bil fa'al maksudnya bukan ikut secara praktikalnya Allah hidup dulu lepas tu baru idrak, tidak. Jadi ini satu-satu sifatnya tidak ada ta'alluq dan tidak ada muta'allaq lah. Tidak berta'alluq dengan mana-mana muta'allaq, maujud ke, ma'dum ke, wajib ke, mustahil ke, harus ke, tak ada ta'alluq langsung. Satu-satu sifat yang tidak ada ta'alluq. Tapi tak adalah dia langsung tak ada fungsi. Tak ada fungsi. Yang dapat difahami oleh ulama, fungsi dia maknanya sifat tu lazim bagi zat yang ada sifat idrak seperti ilmu, sama, basar. Lazim. Bahkan kudrah iradah pun lazim juga bagi sifat hayah. Kalau tak ada hayah macam mana ada kudrah, macam mana ada iradah. Hanya lazim tapi tidak mendahului ataupun didahului. Okey. Dah 4 sifat dia beritahu, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah ni senang je. Okey, sekarang baru dia bagi tahu dah dalil. Kan wajib mengetahui dalil. Kan senang saja. Kita dah tahu dalil wujud, dalil qidam, dalil baqa, dalil mukhalafah lil hawadis, dalil qiyamuhu binafsi dengan dalil wahdaniyah. Jadi dalil wujud itu iaitu alam ini, wajah dalalah dia iaitu taghayyur ataupun hudus, barunya alam berubah-ubah. Kemudian qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, sama je dalil dia. Dalil dia kalaulah Allah Ta'ala tu tidak qidam, tidak baqa, tidak mukhalafah lil hawadis, maka dia hadis. Kalau dia hadis, mustahil kerana akan berlaku daur dan tasasul. 3, satu je dalil. Kemudian maksud sifat qiyamuhu binafsih tu, maknanya ada 2 lah dalil di situ. Satu, kalau Allah perlu kepada zat yang lain, dia adalah sifat. Kalau dia sifat, mustahil. Kerana dia sendiri bersifat dengan sifat-sifat ma'ani, maka mustahil dia adalah sifat, maka dia adalah zat. Itu dalil dia. Kemudian kalau Allah Ta'ala perlu kepada mukhassis, sama juga, iaitu hadis. Maka dalil wahda qiyamuhu binafsih, salah satu itu hadis juga. Dalil hadis. Kemudian wahdaniyah tu dah bagi tahulah, ada pecahan tu kan. Ada pecahan. Kalaulah ada 2 Tuhan, maknanya akanlah hancur binasalah alam ini. Kemudian sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, 4 ni satu. Pun dalil kita wajib belajar ni tak banyak pun. Yang Wahabi duk bising-bising tu tak. Wad dalilu ala wujubil qudrah wal iradah wal ilmi wal hayah wujud hazihil makhluqat. Wujudnya makhluk-makhluk ini sama dengan dalil sifat wujud. Sama. Jadi dalil bagi sifat kudrah, iradah, ilmu hayah iaitu wujudnya alam ini. Itu dalil dia. Maksudnya madlul dia kudrah, iradah, ilmu hayah campur sekali lah yang wujud, sifat wujud. Itu madlul dia. Dalil dia wujudnya makhluk ini. Cuma dalalah, wajah dalalah dia itu berbeza-beza lah. Wajah dalalah dia agak berbeza. Li'annahu law intafa syai'un min hazihil arba'ah, kerana sesungguhnya kalaulah ternafi sesuatu daripada 4 sifat ini, lama wajada makhlukun, maka pasti tidak akan wujud makhluk ini. Maksudnya kalau Allah tak ada kudrah, atau tak ada iradah, atau tak ada ilmu, atau tak ada hayah, atau tak ada 2, atau tak ada 3, atau tak ada semua, bahkan yang salah satu pun tak ada lah, maka tidak akan wujudlah alam ini. Falamma wajadat, dan tak kala wujudnya al-makhluqat, atau sambung falamma wajadatil makhluqat, kalaulah wujud tak kala wujudnya makhluk-makhluk ini, arafna anna Allah Ta'ala bihazihi sifat, maka kita mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ini.
Jadi bila alam ini wujud, kita tahu Allah lah yang menciptakan alam ini, maka yang nak menciptakan alam ini mestilah kena ada kudrah, mestilah kena ada iradah, mestilah kena ada ilmu, mesti kena ada hidup. Jadi pecahan dia satu-satu tu nanti diterangkanlah. Wa wajhu tawaqqufi wujudi hazihil makhluqat ala hazil arba'ah. Wajah bergantungnya kewujudan makhluk-makhluk ini pada sifat-sifat yang empat itu ialah, ini dia beritahu wajah-wajah dalalah dia. Annallazi yaf'alu syai'an, sesungguhnya yang melakukan sesuatu itu la yaf'aluhu illa iza kana aliman bil fi'li. Sesuatu yang orang nak melakukan sesuatu itu, maka dia mestilah melakukannya sekiranya dia ada ilmu mengenai perbuatan tersebut. Summa yuridul amrul lazi yaf'aluhu, kemudian dia menginginkan untuk melakukan perkara tersebut. Wa ba'da iradatihi, dan setelah keinginannya, yubashiru fi'lahu bi qudratihi, maka dia melaksanakanlah perbuatan tersebut dengan kudrahnya, dengan kekuatannya. Contohlah, dia tak tahu sebelum ni ada nikah online, dia tak tahu. Contoh mudah, contoh senang ingat. Lepas tu sekarang dia dah tahu adanya nikah online. Dia tahu. Kemudian timbullah keinginan untuk dia menikah online. Dan lepas tu dia kena melaksanakanlah. Dia kena pergilah berbuat. Kalau dia ingin saja takkan jadilah. Lepas dia laksanakan nikah online, barulah wujudnya isteri. Macam mana nak wujud isteri kalau dia tak tahu adanya nikah online, adanya tak timbul keinginan untuk nikah online dan dia tak pergi buat nikah online. Di zaman PKP ni lah contohnya kan. Maknanya ilmu dulu, lepas tu iradah, lepas tu kudrah. Dan ketiga-tiga sifat ini tak mungkin ada kalau dia tak hidup. Wa minal ma'lum annal fa'il la budda yakuna hayyan, dan yang nak melakukan semua itu tidak dapat tidak mestilah dia hidup. Wal ilmu wal iradah wal qudrah tusamma sifatit ta'thir li tawaqqufi ta'sir 'alaiha. Sifat ilmu, sifat iradah dan sifat kudrah dinamakan sifat ta'thir li tawaqqufi ta'sir 'alaiha, kerana ta'sir itu bergantung ke atasnya. Di sini dia masukkan ilmu pun ta'sir juga. Ilmu pun ta'sir juga. Secara tak langsung lah. Secara tak langsung ilmu itu ta'sir juga, memberi kesan juga. Pasal apa? Asalnya yang memberi kesan itu kudrah. Asalnya yang memberi kesan kudrah di dalam mewujudkan ataupun meniadakan. Dan kudrah pula bergantung kalau tak ada keinginan, tidak ada penentuan macam mana nak kudrah buat. Kemudian iradah pun kalau tidak ada ilmu macam mana nak berkeinginan. Jadi dia saling ingat, ini hanya dipanggil tertib ta'akul. Bukannya Allah Ta'ala tu dia tahu dulu, lepas tu baru timbul keinginan, lepas tu baru dia buat. Tak ada. Sifat semua sama, qadim. Cuma ta'aluk dia itu saja. Ta'aluk yang mana yang qadim, yang mana yang tanjis, yang hadis lah. Lianna allazi yuridu syai'an wa yaqsiduhu la budda wa an yakuna aliman. Dan sesungguhnya orang yang menginginkan sesuatu itu, maka mestilah dia ada ilmu qabla qasdihi lahu, sebelum dia berkeinginan untuk melakukannya. Summa ba'da qasdihi lahu yubashiru fi'lahu. Kemudian setelah keinginan dia, maka dia hendaklah melaksanakannya, maknanya secara praktikal lah. Secara praktikal dia mesti melaksanakan perbuatan tersebut. Masalah contohnya, iza kana syai'un fi baitika, sekiranya ada sesuatu dalam rumah kamu, aratta akhzahu, kamu ingin untuk mengambilnya, fa ilmuka sabiqun ala iradatika li akhzihi, maka ilmu kamu, pengetahuan kamu mendahului keinginan kamu untuk mengambilnya. Wa ba'da iradatika, dan setelah keinginan kamu akhzahu untuk mengambilnya, ta'khuzu bil fa'il, maka kamu ambil dengan perbuatan secara praktikal. Fata'alluqu hadhihi sifat ala tertib fi haqqil hadis. Adapun ta'alluq sifat-sifat ini atas susunan tadi, ilmu dulu, lepas tu hayah dulu, lepas tu ilmu, lepas tu baru iradah, lepas tu kudrah, ini adalah pada haknya hadis, iaitu makhluk atau perkara yang baru. Fa awwalan yujidul ilma bi syai',
Mula-mula dia mendapati ilmu, wujudnya ilmu tentang sesuatu itu, summa qasadahu, kemudian dia timbul keinginan, iradah, kemudian summa fa'alahu, dia melakukannya dengan kudrah. Wa amma fi haqqihi ta'ala, adapun pada halnya Allah Ta'ala, fala tertiba fi sifatihi, tidak ada susunan pada sifat-sifat Allah, illa fit ta'aqqul, melainkan hanya pada ta'aqqul. Kita memahami sahaja macam tu, tapi realitinya sifat Allah semuanya qadim, tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Ta'alluq dia lah yang mungkin kemudian. Ta'alluq dia tanjizi hadis, tanjizi qadim dulu, baru tanjizi hadis. Suluhi qadim, tanjizi qadim, dan baru tanjizi hadis. Itu sebab tanjizi tak ada masalah. Ta'alluq tak ada masalah kalau ada susunan. Kerana ta'alluq itu pun amrun i'tibari. Amrun i'tibari dia bukan wujudi. Dia tidak qaim bizat, tidak qaim pada sifat. Dia yang tak boleh ni, benda yang qaim pada zat, qaim pada sifat, maksudnya ada pada zat, ada pada sifat tu dia berubah-ubah, itu yang tak boleh. Sebab itu menafikan qadim. Jadi zat Allah qadim, sifat Allah yang ma'ani semuanya qadim, maka tidak boleh ada perubahan. Ta'alluq itu, sebab itulah ta'alluq itu bukan sifat yang qiyam pada sifat dan zat. Ta'alluq itu adalah amrun i'tibari, sifat idafi sahaja pada sifat. Seperti mana yang diterangkan dalam bab ta'alluq. Tak kisahlah kalau menurut ta'alluq Allah suluhi dulu, kemudian tanjizi qadim, lepas tu tanjizi hadis, tak ada masalah. Fal awal tata'aqqalu anna al-ilma sabiqun summa iradah summa al-qudrah. Maka pertamanya akal akan memikirkan bahawa sesungguhnya ilmu dulu, lepas tu baru keinginan, lepas tu baru qudrah. Amma fit ta'thir wal kharij, adapun pada ta'thir wal kharij atau fil kharij, di alam nyata, fala tertiba fi sifatihi ta'ala, maksudnya tidak ada susunan bagi sifat Allah Ta'ala. Hakikatnya, realitinya tidak ada susunan bagi sifat Allah Ta'ala. Fala yuqalu ta'allaqal ilmu bil fi'li summal iradatu summal qudratu, maka tidak boleh dikatakan Allah tahu dulu, kemudian baru Allah berkeinginan, kemudian baru Allah melaksanakan. Tidak seperti itu. Lianna hazihi haqqil hadis, kerana ini adalah haknya sesuatu yang baru. Wa innama tertib bihasabi ta'alluqina faqat, hanya saja susunan itu diperkirakan dengan ta'aqqulina faqat, akal kita sahaja yang memikirkan macam tu. Faham? Dah aja dia lepas ni dah mudah-mudah dah, tak susah. InsyaAllah kita sambung lagi kot, sebab ini mudah-mudah, benda yang mudah ni kita sambung aja. As-sifatul hadiyata asyarah, sifat yang ke-11. Wasaniyah juga, dan yang ke-12. Wasaniyata asyarah maknanya sifat yang ke-11 dan sifat yang ke-12 min sifatihi ta'ala, daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, as-sam'u wal basaru, lihat dan dengar dan lihat. Secara bahasa lah, lihat dan dengar. Kalau ikut pada pendengar dan pelihat. Kalau ikut bahasa lughah, sama ada pendengaran, penglihatan, atau dengar atau lihat. Itu secara bahasa. Kalau di secara makna sifat, saya lebih suka tak payah terjemah apa-apa. Sifat sama, sifat basar, selesai. Itu lagi senang. Jadi lazim daripada sama itu mendengar, lazim daripada basar itu melihat. Lazim dia. Bukan makna dia, bukan erti dia. Dia bagi yang tinggi-tinggi boleh lah. Ini bukan makna masdari, ini makna ismi. Jadi makna ismi tak boleh terjemah kepada mendengar. Mendengar itu lazim dia saja, bukan makna dia. Kalau makna dia tidak ada dalam bahasa Melayu, maka dibubuhlah satu, cipta perkataan baru, kata atau pendengar. Tak ada masalah, saya tak ada masalah bab tu, saya setuju. Cuma ada satu sudut yang lain lagi, ada kadang-kadang boleh menyebabkan orang awam keliru, ataupun boleh menimbulkan perbalahan, tak payah. Tapi orang yang pondok, orang nak beramal, saya pun okey je, tak ada masalah. Sebab kita faham kenapa dia terjemahkan tu, kita faham. Jadi cuma kita nak sampaikan kepada orang awam tu, kena ada cara. Kita tak kata salah kalau terjemahkan sama tu melihat, mendengar. Itu masalah. Bila kita kata salah, orang terkejut. Kita kata kita kena terangkanlah.
Asbab as-sam'u itu dari segi lughah dia, okay, dia adalah kalimah masdar. Dari segi bahasa, dari segi lughah, kalimah masdar. Masdar itu madalla alal hadas, sesuatu yang menunjukkan atas satu kejadian, maka dia amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari bukan wujudi. Sedangkan sifat ma'ani itu adalah sifat yang wujudi. Jadi mana boleh benda yang wujudi kita terjemahkan kepada amrun i'tibari, tak tepat. Jadi pun dah pening lah orang awam kat situ kan. Jadi kita kena terjemahkan kepada benda yang wujudi. Yang maka di sini walaupun lafaz dia berbentuk masdar, tapi dia sebenarnya bermakna ismi, bukan bermakna masdari. Bermakna ismi, makna yang wujudi. Sebab sifat ma'ani itu wujudi. Jadi nak membezakan antara terjemahan masdari dengan terjemahan ismi, kita bubuh nama pendengar, pelihat, pekuasa, pekehendak, sebagainya. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak menyalahkan tak boleh salah ni, itu saya tak setuju. Terjemah lazim tak ada masalah, sebab Al-Quran guna, Nabi pun guna, hadis pun guna. Zikrul lazim wa muradul malzum, zikrul dalil wa muradul madlul, itu semua dipakai, tak ada masalah. Jadi sama kita kata pendengaran pun boleh, mendengar pun boleh, ataupun dengar pun boleh. Pasal itu lazim. Lazim yang bayin, lazim yang qarib, lazim yang bayin. Bukan lazim yang bukan lazim yang boleh infikak, tidak. Dah memang as-sam'u walaupun dia ismi sekalipun, dia itu tetap diistiqaq daripada perbuatan melihat itu sendiri. Sebab bil fa'il Allah Taala memang maha melihat, itu siapa pun tak boleh nafi. Allah maha melihat, maha mendengar, maha berkuasa, maha berkehendak, itu yang ijma', yang sabit. Itu tak ada siapa boleh ingkari. Tapi istiqaq daripada itu timbulnya sifat ma'ani, itu khilaf. Bahkan tak kafir kalau mengingkari. Mu'tazilah mengingkari sifat ma'ani pun tak kafir. Tapi cuma itu bukan ahli sunnah wal jamaah lah. Ini bab terjemahan. Bab terjemahan tak ada masalah. Bila dia nak menterjemah dengan lazim, maknanya asal. Maknanya Allah Ta'ala tu maha melihat. Jadi sebab dia maha melihat, ada sifat basar. Kalau Allah Ta'ala maha mendengar, ada sifat sa'ah. Jadi dia nak terjemahkan sama itu sendirilah, nak kata itulah sifat yang menyebabkan Allah boleh mendengar. Sifat yang menjadi mabda'. Dia pegang pada mabda', itu bahas panjang lagi tentang adakah sifat itu mabda'. Kalau mutaakhirin ada kata sifat itu mabda', Imam Dawani dan juga Imam Dusuki katakan sifat itu mabda'. Tapi sebelum ni ulama tak kata mabda'. Bahkan dia bukan mabda', dia adalah satu istiqaq daripada sifat ma'nawiyah itu sendiri, maka tidak perlu ada mabda'. Nanti kalau ada mabda' seolah dua benda. Ada dua benda di situ. Jadi ta'alluq apa dia? Sifat mabda', habis tu sifat tu sendiri tu apa dia? Kemudian ta'alluq lagi, ada banyak lagi. Ada mabda', kemudian ada lagi sifat, lepas tu ada lagi ta'alluq. Macam-macam nanti, pening nanti. Sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi kata sifat itu sendiri adalah ta'alluq itu sendiri. Bila ta'alluq dia bukan mabda'. Walaupun pendapat itu ditolak, tapi ada wajah. Bukan orang biasa. Fakhruddin Ar-Razi, Mujaddid guru yang ke-6, ulama besar Asy'ariyah. Ada wajah, ada hujah dia. Sifat Imam Abu Hasan sini ta'alluq tu nafsu sifat, dah bahaslah dalam bab ta'alluq. So jadikan sifat tu mabda', lepas tu jadikan dia punya ni pula, lepas tu jadikan dia punya ta'alluq pula. Panjang cerita pula. Asal persoalan itu itulah, adakah kerana Allah maha mendengar kita panggil ada sifat sama? Kerana ada sifat sama, sebab tu dia maha mendengar. Antara dua tu siapa pun tak boleh nak tentukan mana dulu. Sebab dua-duanya qadim. Dua-dua qadim. Sama dengan yasma'u sami'an. Basar dengan kaunuhu basiran. Ini saya bagi contoh dua ni, semua sifat sama aja. Sama aja pembahasan. Sebab pendek sangat pembahasan ni, saya sajalah tekankan lagi. Wa huma sifatani qa'imatani bizatihi ta'ala. Dan kedua-duanya sifat sama dan basar itu adalah dua sifat yang qaim pada zat Allah Ta'ala, ya ta'allaqani bi kulli mawjudin, yang berta'alluq dengan setiap perkara yang mawjud, yang bersifat wujud. Yang ada lah, setiap perkara yang ada. Ada bil fa'al mawjud ni ada bil fa'al. Mana yang sudah betul-betul adalah tahakkuk fil kharij. Sudah berada di alam nyata. Ada benda yang dia boleh ada tapi belum ada lagi. Contohnya
seperti yang saya sebut tadi, ada benda yang Dajjal akan keluar. Dajjal belum keluar lagi, dia dah ada dah tapi dia belum keluar lagi kan. Nabi Isa dah ada, belum turun lagi. Tapi tak tepatlah. Contohnya macam anak lah, anak orang yang belum kahwin, belum ada anak. Mungkin lepas ni dia kahwin, lepas tu dia ada anak, tu benda tu belum ada lagi. Ketika dia ada nanti barulah bertakluk. Ada khilaf juga ulama dalam bab khilaf ni memang panjang. Ada yang kata benda yang belum ada lagi pun Allah sudah lihat, sudah dengar. Belum ada lagi, akan ada tapi belum ada pun Allah dah dengar, dah lihat. Itu takalluf. Itu ulama kata itu pendapat itu tak kuat. Tak perlu Allah sampai nak apa, kononnya nak menyatakan kehebatan Allah Ta'ala tu sampai benda yang Allah belum wujud lagi bil fa'al, maksudnya belum wujud lagi secara realitinya, belum ada lagi, Allah sudah pun mendengar, sudah pun melihat. Tak perlu, Allah sudah tahu. Kalau itu ta'aluk sifat ilmu, sudah ta'aluk sifat ilmu sudah inkishaf benda tu, tak perlu sama bahasa nak inkishaf lagi selagi benda tu tak ada. Sebab tu yang rajahnya mengatakan bahawa ta'aluk sifat sama bahasa ialah bikulli mawjud, maksudnya bukan makdum. Ayyan kashifu bihima kulla mawjudin wajiban kana au jaizan. Sama ada benda yang mawjud itu wajib seperti zat dan sifat Allah Ta'ala, ataupun benda itu jaiz atau harus seperti makhluk-makhluk. Fasam'u wal basaru yata'allaqani bi zatihi ta'ala wa sifatihi. Sifat sama dan sifat basar itu kedua-duanya bertakluk dengan zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Itu contoh bagi yang ta'aluk muta'allaq yang wajib mawjud. Ai anna zatahu ta'ala wa sifatuhu kashifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi ziyadatan 'alal inkishafi bi'ilmihi. Jadi sesungguhnya, iaitu makna dia sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu dan sifat-sifatnya tersingkap bagi Allah Ta'ala dengan sifat samaknya dan sifat basarnya, tambahan atas singkapan sifat ilmu. Dia tiga-tiga ni inkishaf. Ilmu inkishaf, samak inkishaf, basar inkishaf. Cuma ketiga-tiganya berbeza. Inkishaf ilmu lain, inkishaf samak lain, inkishaf basar lain. Tapi tiga-tiganya inkishaf. Apa bezanya? Wallahu a'lam. Tapi contohnya, mudahnya nak bagi kita faham. Contohnya kita tahu wujudnya negara contohnya kita tahu wujudnya Mekah, wujudnya Kaabah. Kita tahu. Kita sudah tahu wujudnya Kaabah di Mekah. Itu tahu, itu ta'aluk inkishaf sifat ilmu. Kemudian bila kita pergi ke Mekah, kita tengok Kaabah, itu inkishaf basar. Tak sama kan? Kita mengetahui Kaabah tu wujud di Mekah. Mengetahui, kita tak tengok lagi, tak pergi lagi. Besok nanti kita pergi, bila kita pergi kita tengok dengan mata kita Kaabah di Mekah. Itu inkishaf juga. Lain kan, tak sama inkishaf ilmu dengan inkishaf. Kalau yang mendengar ialah mendengar, kita tahu bahawa Musyari Rashid itu suaranya sedap. Kita tak dengar lagi. Kita hanya tahu bahawa Musyari Rashid itu suara dia sedap. Contohlah, kemudian kita dengar dia datang Malaysia itu, kita pun pergi tengok, kita dengar dia baca, ataupun dengar kaset, dengar itu lain lagi, inkishaf dia lain. Sebab ulama sebenarnya, saya dah katakan, ulama tidak ada siapa pun, tidak ada manusia pun termasuk Nabi Muhammad SAW atau siapa saja, wali-wali ke, ulama ke, yang mengetahui hakikat sebenar zat dan sifat Allah Ta'ala, zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Cuma berdasarkan qarinah-qarinah yang tertentu, muta'allaq dia, maka disitulah ulama cuba mendefinisikan sifat Allah berdasarkan qarinah dan muta'allaq dia, alamat-alamat dia, tanda-tanda dia. Hakikat sebenar wallahu a'lam. Wa Zaidun wa Amrun wal ha'itu yasma'ullahu ta'ala zawatiha wa yubsiruha wa yasma'u sauta sahibis sauti wa yubsiruhu ay sauta. Jadi di sini dia kata Zaid, Umar dan Haid. Haid ni boleh jadi kebun ataupun boleh jadi dinding. Allah mendengar zatnya dan melihatnya, dan Allah mendengar suara orang, sesuatu yang memiliki suara, dan Allah melihat suara tersebut. Okey. Kalau kita
Kita kan manusia mendengar bunyi, melihat warna atau bentuk kan. Kita hanya boleh melihat bentuk dan warna, dan kita hanya boleh mendengar bunyi. Sebaliknya tak boleh. Kita tak boleh mendengar bentuk dan warna, dan kita tak boleh melihat bunyi. Tetapi Allah Ta'ala dia melihat bunyi, mendengar bunyi. Dan Allah Ta'ala melihat bentuk dan warna dan mendengar bentuk dan warna. Pelik kan, mendengar bentuk warna atau melihat bunyi. Tapi itulah Allah Ta'ala kata sebagian ulama'. Cuma dalam bab ni Imam Taftazani ada pendapat yang lain sikit, sebab Imam Taftazani muhakkik. Imam Taftazani muhakkik. Jadi Imam Taftazani kata yang Allah dengar ta'aluk sifat sama itu hanya masmu'at. Masmu'at ni benda-benda yang boleh didengar. Kalau sifat basar maknanya mabsarat ataupun mar'iyat, benda yang boleh dilihat. Itu beza ta'aluk dia. Tapi ulama kita kata Allah Ta'ala melihat bunyi, mendengar bunyi. Maknanya melihat bunyi ta'aluk dia punya inkisyaf dia lain, mendengar bunyi inkisyaf dia lain. Kemudian Allah Ta'ala juga melihat bentuk dan warna dan mendengar bentuk dan warna. Kedua-duanya inkisyaf yang berbeza. Menurut jumhur lah. Tapi Taftazaninya mudah faham sikit. Sebab inkisyaf ataupun idrak ni yang kita faham kita saja. Kita faham, kita boleh melihat benda yang berbentuk, berwarna. Itu je yang kita nampak. Kita mana melihat bunyi kan. Kemudian dengar, kita dengar bunyi, kita tak dengar bentuk dan warna. Kita tak boleh dengar bentuk warna. Itu yang kita faham, yang kita faham. Tapi sebenarnya idrak, inkisyaf, ru'yah ini semua dia ada macam-macam tingkat sebenarnya. Contohnya nanti dalam bab perbahasan ru'yatullah, kita melihat Allah. Ru'yatullah itu bukanlah ru'yah kita yang sekarang kat dunia ni. Nanti ada makna ru'yah yang khusus. Nanti dalam pembahasan ru'yatullah kita bahas insya-Allah. Maknanya nak beritahu inkisyaf, idrak, ru'yah itu jangan kita faham kita sahaja. Dia ada macam-macam darajat. Dia ada macam-macam darajat. Fa in qulta sama'us sauti zahirun wa amma sama'u zati zaidin wa zatil haid ghairu zahirin. Jika kamu katakan, maksudnya kamu persoalkanlah, mendengarnya suara atau bunyi itu kan jelas. Adapun mendengar zat zaid dengan zat kebun atau dinding, itu tak jelas. Macam mana boleh mendengar zat zaid atau zat dinding atau kebun? Wa kadzalika ta'alluqul basar bil aswat, begitu juga ta'alluqnya melihat dengan bunyi. Lianna aswat tusma'u faqat, kerana bunyi itu, suara itu hanya didengar, tak dilihat. Qulna, kami jawab, apa ni kata musannaf lah, yajibu alaina al-imanu bi annahuma muta'alliqani bi kulli mawjudin. Kita wajib beriman bahawa sesungguhnya sifat sama' dan basar Allah Ta'ala itu kedua-duanya bertakluk dengan segala yang mawjud. Wa amma kaifiyatut adapun kaifiat ta'alluq itu memang majhul, tidak diketahui oleh kita. Fallahu ta'ala yasma'u zata zaidin wala na'rifu kaifiyata ta'alluqis sam'i biha. Allah Ta'ala mendengar zat Zaid, tetapi kita tidak mengetahui kaifiat ta'alluqnya sifat sama dengan zat Zaid. Walaisal murad annahu yasma'u masya zati Zaidin. Bukanlah yang dimaksudkan tu Allah mendengar bunyi derak tapak kaki langkahnya Zaid. Bukan. Lianna sama'u masyihi dakhilun fi sama'il aswat. Kerana mendengar langkah-langkah tapak kaki Zaid itu termasuk dalam mendengar suara. Wallahu Ta'ala yasma'ul aswata kullaha. Allah Ta'ala mendengar bunyi segala-galanya. Balil murad, bahkan yang dimaksudkan ialah annahu yasma'u zata Zaidin. Allah Ta'ala mendengar zat Zaid. Wa jusatahu, dan kegemukannya Zaid. Wa ziyadatan ala sama'il masyihi, masalan tambahan kepada mendengarnya langkah-langkah Zaid. Lakinna la na'rifu kaifiyata ta'alluqi sama'illahi ta'ala binafsi zat. Akan tetapi kita tidak mengetahui kaifiat ta'alluqnya sifat sama Allah dengan zat-zat. Wahaza ma kullifa bihi syakhsu, inilah apa yang ditaklifkan dengannya oleh seseorang itu, min zakarin wa unsa, daripada seorang lelaki dan perempuan. Wa billahi taufik, mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik. Cukup kita beriman saja. Kita tidak mengetahui. Satu lagi saya nak tambah di sini, saya lupa itu nak bagi tahu. Saya nak beritahu bahawa bila kita kata sifat kudrah, iradah dan sebagainya itu termasuklah sama' basar itu kan, ta'alluq dia dengan benda yang maujud. Ta'alluq dengan benda yang maujud.
Jadi benda yang maujud di sini maksud dia termasuklah benda yang mutlaqus subut. Mutlaqus subut ataupun tahakkuk fi nafsil amri. Jadi kalau kita faham bila Allah Ta'ala contohnya kudrah, ijad kan. Bila Allah Ta'ala ijad maksudnya mengijadkan, mengadakan. Jadi mengadakan benda itu akan jadi maujud. Begitu juga samak basar Allah bertakluk dengan benda yang maujud. Persoalan timbul bagaimana dengan hal amrun i'tibari? Bagaimana dengan hal dan amrun i'tibari? Hal dan amrun i'tibari ini benda yang tidak sampai kepada martabat wujud dan juga tidak makdum. Dia wasitah tengah-tengah di antara maujud dan makdum. Itu kan saya dah beritahu dulu, nanti akhir sekali pun ada pembahasan juga. Ini saya tertinggal lagi tu nak beritahu, lupa. Jadi sifat kudrah Allah Ta'ala bertakluk juga dengan hal dan amrun i'tibari. Jadi ada setengah orang kata kudrah Allah tidak bertakluk dengan amrun i'tibari sebab benda itu tak wujud. Sebab kudrah itu kan mengijad, mewujudkan. Jadi saya baca dalam Hasyiah Al-Anbabi, dia ada Hasyiah Al-Anbabi, Imam Al-Anbabi Anbabi. Dia buat hasyiah, dalam hasyiah tu bersama dengan Hasyiah Ajhuri dalam kitab syarah Imam Bajuri ataupun hasyiah jugalah Imam Bajuri ala matan Ummul Barahin. Imam Bajuri ada buat syarah dan hasyiah ala matan Ummul Barahin Imam Sanusi. Kemudian dalam kitab tu dia ada sandarkan lagi hasyiah Imam Ajhuri dengan hasyiah Imam Al-Anbabi. Jadi bertakluk juga dengan amrun i'tibari. Dalam hasyiah Bajuri di sini pun dia sebut bahawa ta'alluq sifat kudrah tu, ijad itu termasuklah isbat. Maksudnya mengijadkan benda yang maujud dan mengisbatkan hal dan amrun i'tibari, kerana itu benda yang subuti bukan wujudi. Jadi Allah mewujudkan benda yang wujudi iaitu maujud, Allah juga mengisbatkan benda yang subuti seperti hal dan amrun i'tibari. Itu juga Allah melihat dan mendengar benda yang subuti, iaitu termasuk Allah melihat dan mendengar hal dan amrun i'tibari. Faham bagi yang faham-fahamlah. Sikit lagi, wad dalilu ala sam'i wal basari. Dalil bagi sama' dan basar qauluhu ta'ala innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa alam anna ta'alluq as-sam'i wal basari binisbati lil hawadis ta'alluqiyun qadimun qabla wujudiha. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ta'alluq sifat sama' dan basar dinisbahkan dengan hawadis, benda-benda yang baru, maksudnya contohnya manusia lah. Ta'alluqun sulihiyun qadimun qabla wujudiha adalah ta'alluq suluhi qadim sebelum wujudnya hawadis. Wa ba'da wujudiha ta'alluqun tanjiziyun hadisun, dan setelah wujudnya maka ta'alluq tanjizi hadis. Ai annaha ba'da wujudiha munkashifatun lahu ta'ala bisamihi wa basarihi ziyadatan alal inkishafil ilmi falahuma ta'alluqani. Jadi sebelum wujudnya benda-benda yang hadis ini, makhluk inilah, benda-benda yang baru, makhluk ini, sebelum dia wujud, maka di situ ta'alluq sifat sama' dan basar, ta'alluq suluhi qadim. Sebab apa? Maknanya Allah ada kemampuan untuk melihat perkara tersebut. Tapi oleh kerana perkara itu belum wujud, maka Allah belum melihatlah sebab belum wujud. Tapi sudah diketahui, sudah inkisyaf dengan ilmu, sudah cukup. Kemudian setelah Allah wujudkan benda-benda tersebut, barulah Allah melihat dan mendengarnya. Jadi ketika dia wujud, maka bertakluklah dengan tanjizi hadis. Jadi di sini ta'alluq bagi sama' dan basar itu adalah ta'alluq tanjizi qadim bagi benda-benda yang qadim, dan tanjizi hadis bagi benda-benda yang baru. Dan bila ada tanjizi hadis, maknanya ada suluhi qadim, maka ada 3 ta'alluq di sini. Wa amma binisbati lahu ta'ala wa sifatihi, adapun dinisbahkan kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, fa ta'alluqun tanjiziyun qadim, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Bermakna dengan makna anna zatahu ta'ala wa sifatahu munkashifatun lahu ta'ala azalan bisamihi wa basarihi, iaitu sesungguhnya zat dan sifat Allah Ta'ala itu sudah pun tersingkap bagi Allah Ta'ala sejak azali dengan sifat sama' dan sifat basarnya. Fayasma'u ta'ala zatahu wa jami'a sifatihi al-wujudiyah, Allah Ta'ala mendengar zatnya dan keseluruhan sifat-sifatnya yang wujudi, min qudratin wa sam'in, daripada kudrah dan
wasam'in dan juga sama, wa ghairihima dan selainnya, wala na'rifu kaifiyat ta'alluqi, tapi kita tak tahulah macam mana kaifiat ta'alluq tu. Wa yabzuru ta'ala, dan Allah Ta'ala melihat zatahu wa sifatahu, zat-zat dan zatnya dan sifat-sifatnya, al-wujudiyah yang wujud, min qudratin daripada kudrah, wa basarin wa ghairihima, contohnya lah seperti kudrah, basar dan sebagainya. La nadri kaifiyat ta'alluqi, akan tetapi kita tidak mengetahuilah kaifiat ta'alluq tersebut. Wa ma taqaddama, dan apa yang telah lalu, annas sam'a wal basara yata'allaqani bi kulli mawjudin, berta'alluq dengan segala perkara, iaitu pendapat Imam Sanusi wa man tabi'ahu, dan orang ulama yang mengikutnya, huwa murajjah, itu yang ditarjihkan. Wa qila inna sam'a la yata'allaqu bil aswat, ada qil mengatakan sesungguhnya sifat sama itu tidak bertakluk melainkan dengan bunyi sahaja ataupun masmu'at, itu pendapat Imam Taftazani. Wal basar la yata'allaqu sarat, sifat basar tidak bertakluk melainkan dengan perkara yang boleh dilihat sahaja. Wasam'ullah ta'ala laisa biuzunin wala simakhin, pendengaran Allah Ta'ala bukanlah dengan telinga dan juga cuping lubang telinga. Wa basaruhu laisa bihadaqatin wala ajfanin, maka penglihatan Allah tu bukanlah dengan biji mata dan kelopak mata. Tanazzahallahu ta'ala an zalika uluwan kabira, maha suci Allah daripada yang demikian itu. Jadi selesailah, nanti masuk sifat yang terakhir. Sifat kalam ni agak panjang perbahasan dia. Jadi apa beza suluhi qadim dan tanjizi qadim? Suluhi itu bil quwah, tanjizi itu bil fa'al. Suluhi ni bil quwah. Suluhi ni bil quwah, maksudnya ada kemampuan. Tanjizi itu cuma beza dua, satu tanjizi qadim sudah dipraktikalkan sejak qadim. Kemudian kalau tanjizi hadis, praktikalnya baru. Sebelum tu tak tanjiz, selepas tu baru tanjiz, tu namanya tanjizi hadis. Dia kena beza dulu suluhi dengan tanjizi. Suluhi itu ta'alluq yang bil quwwah, maksudnya kemampuan yang sedia ada. Kalau tanjizi itu bil fa'al. Bil fa'al maksudnya secara praktikal. Kemudian suluhi tak ada, suluhi hadis tak ada, suluhi qadim saja. Suluhi qadim saja. Tanjizi yang ada dua, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Jadi dia bertakluk. Dia agak rumit sikit apa beza tanjizi hadis dengan tanjizi qadim. Antara beza dia, kalau muta'allaq dia hadis, selalunya ada tanjizi hadis. Kalau muta'allaqnya qadim, maka tanjizi pun qadim. Itu antara poin dia lah. Tapi ada juga macam ilmu Allah kan, ilmu Allah walaupun bertakluk dengan benda yang baru, tetap tanjizi qadim juga. Sebab takluk dia inkishaf. Kalau takluk inkishaf itu tak ada masalah. Tapi beza dengan inkishaf sama basar pula. Inkishaf sama basar, kalau walaupun dia inkishaf, tapi kalau belum wujud, dia tak bertakluk. Sebab tu dia ada 3 takluk. Jadi sifat sama basar ni, sifat sama basar ni kan, maknanya Allah melihat dan mendengar zat dia sendiri dan sifat dia. Sebab zat dan sifat dia wujud sejak qadim. Mendengar zat dan sifat dia, itu namanya tanjizi qadim. Tanjizi bil fa'al, maknanya secara Allah sudah memang melihat zat dan sifat dia dan mendengar zat dan sifat dia. Okey, kemudian benda-benda yang baru, makhluk ni belum ada. Jadi ketika makhluk belum ada, Allah ada suluhi qadim, kemampuan untuk melihat dan mendengar benda yang belum ada. Kemudian bila Allah dah wujudkan makhluk ini dengan kudrah dia, bila benda tu dah ada, barulah Allah bertakluk, barulah sifat sama' dan basarnya bertakluk kepada benda yang dah wujud, namanya tanjizi hadis. So bagi sama' basar ada 3 takluk, iaitu suluhi qadim, tanjizi hadis dan tanjizi qadim. Tanjizi qadim untuk Allah dan sifatnya sebab muta'allaq dia qadim. Suluhi qadim kemampuan untuk melihat benda yang belum ada, dan bila sudah ada baru melihat dan mendengar, namanya namanya tanjizi hadis. Berbeza dengan ilmu. Ilmu punya inkishaf walaupun belum ada, sudah tersingkap, maka tak perlu suluhi dan tak perlu tanjizi hadis. Ilmu hanya tanjizi qadim. Itu beza inkishaf ilmu dengan inkishaf sama' dan basar. Bab ta'aluk ni memang susah.
Okey, dia bila kita ala dia macam ni, ta'alluq sifat kudrah itu kan. Ta'alluq sifat kudrah itu ialah ta'thiru bil ijadi wal i'dam. Jadi bila ijad itu mestilah mewujudkan. Bila mewujudkan benda itu mestilah mewujud. Jadi lubang dalam donat itu tak wujud, amrun i'tibari. Tapi ulama kata al-makna bil ijad termasuklah yadkhulu isbat. Jadi Allah Ta'ala mengisbatkan amrun i'tibari walaupun dia bukan wujudi. Kalau Allah amrun i'tibari itu terjadi dengan sendirinya, itu tawallud, itu falsafah. Falsafah kata ada satu benda yang namanya tawallud. Boleh jadi masuk dalam bab tawallud. Tapi kita, walaupun tawallud itu dikatanya tawallud yang wujudi, tapi ada juga tawallud yang i'tibari. Jadi sama ada amrun i'tibari pun dia termasuk di bawah ta'alluq Allah Ta'ala juga. So tak mungkin benda tu amrun i'tibari ini dalam otak kita. Amrun i'tibari ni hanya wujud dalam otak kita. Cuma ada nisbahnya di luar sana. Dia ada nisbah, dia ada asal dia ada mansub ilahiynya fil kharij tu ada. Cuma dia punya perkara tersebut dalam zihin kita. Tapi yang mencetuskan dalam zihin kita tu siapa? Kalau bukan Allah. Allahu khaliqu. Jadi Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu itu, termasuklah syai' itu, syai' yang mawjud, yang hal, yang amrun i'tibari. Memang ada yang mengatakan bahawa, saya pernah dengar ada setengah orang pondok kata tidak bertakluk dengan amrun i'tibari. Saya ikut ulama' lah yang mengatakan ada. Saya mula pun kata kita tidak ada takluk dengan amrun i'tibari. Saya pun kata seperti itu sebelum ni. Tapi bila saya jumpa ibarat mengatakan bahawa bertakluk dengan amrun i'tibari, sebab apa? Bukan saja ijad termasuklah isbat. Maksud Allah Ta'ala punya ta'alluq kudrah itu at-ta'thiru bil ijad. Bil ijad termasuk bil isbat sekali. Jadi amrun i'tibari itu subuti. Bila amrun i'tibari itu subuti, maka siapa yang mengisbatkan dia kalau bukan Allah? Kullun min indillah, itu je umumnya kan, kullun min indillah. Jadi kalau tak setuju pun tak ada masalah lah. Saya sebab ada ibarat, bila saya jumpa ibarat saya sampaikan. Imam Al-Anbabi, Imam Bajuri, Syekh Dusuki, boleh bacalah hasyiah-hasyiah. Tak kira lah benda tu memang benda tu bukan wujudi, hanya iktibar saja ke, tetap ta'alluq. Kita tak faham kaifiat ta'alluq. Berarti dia beritahu kita mana faham kaifiat ta'alluq. Cuma kita menisbahkannya semuanya kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh terkeluar daripada berta'alluq dengan sifat. Jadi kalau nak kata ta'alluq sifat ilmu, misalnya Allah mengetahui atau melihat lubang donat itu, memanglah Allah mewujudkan ke? Tak, mengisbatkan. Itu kata Imam Al-Anbabi dalam hasyiah ala Syarah Bajuri ala Mubarahin. Dan juga Imam Bajuri sendiri dalam Tahqiqul Maqam ni disebut macam tu. Saya ikut ya. Jadi kalau nak rad, ia datangkan hujah itu saja. Bawa qaul dan bawa hujah. Saya bukan nak cakap apa, Maulana Hadi itu yang saya dengar, dan saya ramai yang mengatakan dia ni ada kecenderungan kepada satu fahaman yang namanya mamati. Dia ada satu mamati, satu hayati. Dia punya gelaran itulah, fahaman hayati, fahaman mamati. Fahaman mamati ni cenderung kepada Wahabi. Dan memang sama bila dia belajar tauhid uluhiyah, rububiyah sama, biasa maknanya sepupu Wahabi lah. Tak kira dia Maulana ke apa ke, kita tak kisah. Orang yang sehebat-hebat Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan sebagainya pun, kalau dia menyalahi ahli sunnah, kita ahli sunnah, walaupun dia klaim dia ahli sunnah, dia klaim dia salafus salih, kita tak kisah. Kan, kau buatlah apa saja pun kau claim lah. Tapi kalau menyalahi apa yang Asy'ariyah Maturidiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kata pendapat itu bukan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah.
Ya malah hadi je lah, ramai pengikut buat daurah tafsir di Masjid Hasanah Bangi, beribu pengikut, tak ada masalah. Karamiah pun ratus ribu pengikut. Bukan bererti semua pendapat dia ahli sunnah wal jamaah. Kita tak katalah langsung bukan ahli sunnah. Cuma ulama kata kalau salah satu daripada dia punya pendapat menyalahi ahli sunnah wal jamaah, khilaf yang ghairu mu'tabar, maka kita kata bukan ahli sunnah wal jamaah. Contoh macam solat. Kalau rukun solat 13 kan, satu rukun je tak buat, satu je tak buat, 12 lagi rukun dia buat, takkan tak sah solat kot? Tak kira lah engkau tak buat rukun. Rukun itu yang membina solat itu. Tapi kalau tak buat benda-benda sunat kan, tak buat benda-benda sunat, tak apalah, masih dia solat masih sah. Ini kalau usul ahli sunnah wal jamaah dia langgar, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun katalah kita ada 50 usul ahli sunnah wal jamaah, satu dia langgar, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia nak claim dia ahli sunnah ke, dia nak tetap kata dia ahli sunnah, itu dia punya pasal lah. Kita tak menganggap, dia tak boleh paksa kami menganggap dia ahli sunnah, itu saja. Minta maaf lah kan kalau ada pengikut dia, tak kira dia tabligh ke. Dan dalam bab ni kita tak ada istilah tabligh tak tabligh, maulana tak maulana, sama madrasah tak sama madrasah. Tak, yang penting ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu saja. Wallahu a'lam. Dibeli gelar, contoh asal dibeli gelaran hayati mamati itu, dia kata Nabi mati dalam kubur. Yang ahli sunnah kata Nabi hidup dalam kubur. Mati itu matilah, hayati itu hidup. Jadi ahli sunnah mengatakan Nabi hidup dalam kubur. Dia orang kata Nabi mati dalam kubur. Dia pun menyebut juga. Tak meh. Itu antaranya lah, antara yang besar. Apa ni yang menyebabkan nama munculnya nama Hayati dan Mamati itulah. Tapi furuk-furuk daripada hasil itu maknanya tak boleh tawasul, tak boleh macam-macam lah. Itu maknanya apa ni sama macam Wahabi. Itu je. Sepupu Wahabi tu je. Ajar pun tauhid 3 serangkai kan. Siapa ke? Maknanya kita dari segi, contoh saya nak bagi tahu. Okey, saya dari segi pemahaman, siapa yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang sama pahamannya dengan Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi jangan salah faham Jangan salah faham. Maknanya sebelum kemunculan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu berarti bukan ahli sunnah lah. Itu kan orang tanya. Sebelum zaman kemunculan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, maknanya kita tahu kan awal kurun yang keempat, hujung kurun yang ketiga, dan munculnya tu awal kurun yang keempat Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi maknanya kalau sebelum tu bukan ahli sunnah lah. Jangan salah faham, sabar dulu. Jadi sebelum zaman Imam Asy'ariyah dan Imam Maturidiyah pun ada ahli sunnah wal jamaah. Selepasnya pun ada. Cuma apabila suatu mazhab itu dia masyhur, dia memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah dengan membuat satu mazhab yang kukuh dengan manhaj yang solid, maka itulah dia ahli sunnah wal jamaah tanpa kita menafikan sebelum dan selepas. Maksudnya selepas, maksudnya orang yang tidak ikut Asy'ariyah, tidak ikut Maturidiyah, tetapi akidah dia sama macam Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah Maturidiyah tak ada bezanya akidah yang diperjuangkan oleh salafus soleh, tak ada beza. Bezanya dari segi manhaj saja. Ini saya dah terangkan dalam siri-siri tu. Kalau siapa nak dengar lebih detail, dengar siri 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Itu detail saya bahas lah. Jadi kita bukan kata hanya Asy'ariyah, Maturidiyah sahaja yang ahli sunnah, maknanya siapa yang sefahaman dengan dia. Jadi sebenarnya Asy'ariyah, Maturidiyah bukanlah membuat satu akidah yang baru, hanya memperjuangkan akidah ahli sunnah yang wal jamaah yang sebelum tu, akidah salafus soleh, sahabat Nabi dan sahabat yang sebelum tu, dengan pendekatan yang baru, dengan manhaj yang baru, menambah manhaj dan pendekatan saja, bukannya akidah. Akidah satu je, akidah Islam.
Jadi maknanya kita, cuma masyhur ghalibnya bila satu mazhab itu masyhur, kita kata itu mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah. Contoh macam fiqh. Mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah dalam fiqh, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Jadi adakah selain daripada ulama-ulama sebelum kelahiran Imam Abu Hanifah, sebelum kelahiran Imam Syafi'i, Maliki, Hambali itu berarti bukan Ahli-Sunnah wal Jamaah? Tidak. Ini mazhab yang masyhur. Mazhab yang masyhur di dalam memperjuangkan fiqh dan akidah Ahli-Sunnah wal Jamaah. Kita tak nafikan selain Asy'ariyah dan Maturidiyah atau Ahli-Sunnah dalam akidah. Siapa yang sama bersefahaman itu Ahli-Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau terkeluar maka dia bukan Ahli-Sunnah wal Jamaah. Tak kira siapa dia tu, Ibn Taimiyah ke, Ibn Qayyim Mulaiz ke, ataupun Maulana Hadi ke, ataupun siapa saja ke, kalau terkeluar daripada usul Ahli-Sunnah wal Jamaah, dia bukan Ahli-Sunnah wal Jamaah. Bukan bermaksud kita kata dia bukan Ahli-Sunnah wal Jamaah berarti dia tak sembah, dia sembah berhala dan sebagainya. Ada satu, dua, kita ada usul Ahli-Sunnah wal Jamaah. Kalau furu' memang di antara Maturidi dan Asy'ariyah pun khilaf. Kemudian dalam Asy'ariyah sendiri pun khilaf, kan? Itu khilaf-khilaf dalam mazhab yang muktabar. Tak ada kaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan i'tiqad. Dia beriktikad Nabi mati dalam kubur. Kita beriktikad Nabi hidup dalam kubur. Itu beza i'tiqad. Ini bukan ini wujudnya hal ke, ini wujud itu hal ke atau amrun i'tibari. Itu bukan akidah. Itu tak ada masalah kalau khilaf. Ta'alluq sifat iradah ada tanjizi ada tanjizi hadis ke tidak, khilaf. Itu bukan akidah. Jadi yang akidah ni, itu yang beza, mungkin boleh keluar daripada Ahli-Sunnah wal Jamaah. Tapi dia nak claim ke, dia nak bawa dalil 1000 dalil ke, dia nak bawa ke apa, itu terpulanglah dia. Kau mengaku utama tak kisah. Jadi akhirat di padang mahsyar kita tengok. Kita hanya setakat ni kita ikut ulama-ulama kita yang kita percaya mereka adalah Ahli-Sunnah wal Jamaah. Kalau menyalahi dan khilaf itu ghairu mu'tabar, bukan Ahli-Sunnah wal Jamaah. Dia pulanglah. Bagi tahulah kat dia silakan, saya terima siapa saja. Ibn Taimiyah nak datang rumah saya pun saya silakan. Bukan kita takut, bukan kita takut dan bukan kita confident berani, tak ada. Kita ada hujah. Ulama-ulama kita ada hujah. Setakat mana hujah yang kita faham, kita kemukakan. Kalau kita silap, saya betulkan. Saya memang banyak buat silap. Nak sampai ke tahap sekarang ni pun saya perlu masa dekat 10 tahun lebih. Dekat 10 tahun lebih saya nak sampai tahap macam ni. Ini mungkin lagi 10 tahun lagi mungkin saya berubah lagi, mungkin. Wallahu alam. Setakat ni apa yang saya pegang, yang saya sampaikan, itulah yang saya pegang setakat ni. Dan saya dapati ada, kalau tuan-tuan dengar 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu saya punya kuliah mungkin berbeza dengan sekarang, itu bermakna dah berlaku perubahan. Sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jadi tak bermakna kalau dia buat qaul jadidnya dia jahil ketika buat qaul qadim. Tidak. Setakat itu kemampuan dia keluarkan qaul qadim. Bila datang kemampuan yang baru, dia buat qaul jadid. Dan tanpa segan-segan silu dia menukar dia punya qaul qadim dia kepada qaul jadid. Semua ulama macam tu. Jadi saya setakat mana ilmu yang Allah bagi setakat tu saya sampaikan. Mungkin sekarang ni dah lain dah. Mungkin 10 tahun lagi akan datang mungkin berubah lagi. Wallahu a'lam. Jadi saya berpegang setakat ni apa yang ilmu yang Allah bagi saya kongsikan, saya sampaikan. Mungkin ada yang tidak tepat, mungkin ada yang menyalahi muktamad, mungkin ada menyalahi rajih, tapi saya cuba nukilkan apa yang saya dapat daripada ulama. Ada kaul daripada ulama, itu saya ambil. Saya tak ada reka-reka sendiri. Saya punya pendapat dalam Ahli-Sunnah kita dah lengkap dah, tak perlu nak reka-reka sendiri. Yang penting kita perlu baca daripada Imam Abdul Hasan Asy'ari sampailah yang paling latest punya kitab akidah. Saya dah bahas tentang perkembangan Asy'ariyah tu daripada Imam Bosani sampai Imam Haramain, Fakhruddin Razi sampai Taftazani, Sanusi sampai sekarang. Baca semua kitab, matan, syarah, hasyiah, ta'liq, mukhtasar, risalah, baca semua dulu. Sampai habis, mutawalat pun baca semua, nukilkan saja. Ini qaul Imam Fakhruddin Razi, ini qaul dia ni ditolak oleh jumhur ulama Asy'ariyah, ini qaul Imam Sanusi ditolak oleh jumhur Asy'ariyah, ini qaul Imam Bajuri khilaf dengan jumhur Asy'ariyah. Kita bagi tahu nukil je. Kita ni nuqala bukan ulama. Kita nuqala saja, menukilkan qaul ulama saja. Ataupun mungkin kita salah faham qaul ulama itu, boleh jadi kadang-kadang sebab ibarat dalam kitab bukan mudah nak senang nak difahami. Kadang-kadang ulama juga
berselisih di dalam memahami ibarat. Sebab apa? Kitab yang kita ada sekarang ni kitab cetakan baru. Boleh jadi makhtutat dia itu berbeza. Dan makhtutat itu maksudnya manuskrip, tulisan tangan asal pun berbeza-beza. Ada 3-4 makhtutat, 5-6 makhtutat pun ada. Orang yang mencetak kitab, mentahqiq kitab ni kadang-kadang berkandungan 1 makhtutat, kadang-kadang 3-4 makhtutat. Jadi antara makhtutat pun ada khilaf. Jadi kitab yang kita baca sekarang ni, cetakan moden ini belum tentu lagi apa ni betul atau tidak. Minta penjelasan sikit tentang sejarah Ibn Battah. Saya tak pasti Ibn Battah tu, Ibn Battah tu Al-Hambali, tetapi katanya Ibn Taymiyah lah yang mempopularkan. Ibn Taymiyah yang mempopularkan Tauhid 3 serangkai. Mungkin dia ambil daripada Ibn Battah kot, wallahu ta'ala alam. Saya tak terlalu mengkaji mendalam sangat mazhab-mazhab yang batil ni. Batil menurut saya lah. Maknanya ada poin Ibn Battah tu. Kitab dia Al-Ibanah juga. Ada kitab Al-Ibanah Ibn Battah. Jadi saya tak beli kot. Ada kata. Ada kitab Ibanah Ibn Battah, Ibanah Ibn Asy'ari satu, Ibanah Ibn Battah satu, Ibanah Al-Hambali. Itu pun dia cenderung kepada tajsim dan tashbih. Tapi yang masyhurnya yang mempopularkan tu Imam Ibn Taymiyah lah. Nanti saya kalau tak baca, saya tak berani komen. Kecuali saya baca kitab dia, ada kitab Al-Ibanah 2 jilid tu Ibn Battah. Saya tak ingat ada ke tak ada, saya beli ke tak beli. Kalau ada, saya sebenarnya sebelum saya khatamkan semua Asy'ariyah Maturidiyah, saya malas nak khatamkan yang lain-lain. Cuma saya kadang-kadang saya selak-selak tengok-tengok je lah, nak pastikan dakwaan tu betul ke tak betul. Saya buka kitab Ibn Taymiyah, part-part je lah, part-part tu saja. Saya tak baca sampai habis. Saya nak baca sampai habis kitab-kitab Asy'ariyah dulu. Puluh-puluh kitab, beratus kitab tak habis baca lagi. Nak baca kitab-kitab mazhab lain tu, Usul Khamsah Mu'tazilah pun saya ada. Saya selak-selak aja, tak baca sampai habis lagi. Ya, tunggulah masa insya-Allah 10 tahun 20 tahun lagi, kalau Allah panjangkan umur saya baca semua, saya sampaikan. Kita akan buat lagi kuliah akan datang besok dengan pendapatan idrak yang barulah insya-Allah. Wallahu alam, setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf banyak-banyak pada semua. Mudah-mudahan bagi taufik kita faham dan sampaikan, dan tangguh dan kafarah hamdulillah. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.